Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah harap semua anak-anak telah pun bersedia untuk pembelajaran pendidikan Islam kita pada hari ini. Okey, pada hari ini bidang kita bidang sirah dengan tajuk teladani sifat sidik Nabi Muhammad. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, seterusnya kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, nanti apabila di akhir pembelajaran nanti murid akan dapat mengenali sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengetahui kisah sidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, mengenal pasti cara beramal dengan sifat sidik Nabi Muhammad. Okey, seterusnya anak-anak, kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 118. Okey, kita tengok sifat wajib Nabi Muhammad ada 4. Okey, yang pertama iaitu sidik, iaitu bercakap benar. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Dan yang ketiga, amanah, bermakna jujur. Dan yang keempat, fatonah, bermakna bijaksana. Seterusnya kita tengok gambar seorang ibu dan seorang anak. Okay, kita baca sama-sama ya. Kita tengok Muaz ni seorang yang sidik, jujur. Okay, tengok dia cakap apa. Okay, maaf ibu, Muaz pecahkan pasu bunga kesayangan ibu. Ibu dia jawab, tidak mengapa Muaz, yang penting ibu suka kerana Muaz ingat pesan ibu supaya bercakap benar. Okey, di sini kita tengok sifat ni adalah sifat yang ditelani daripada sifat Nabi Muhammad. Kita kena bercakap jujur. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 119. Okey. Di dalam muka surat ni Allah telah pun berfirman dalam surah An-Najm dengan firman-Nya berbunyi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dengan maksudnya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey, di sini kita tengok daripada maksud hadis ni bahawa Nabi Muhammad ni dia akan menyampaikan wahyu dengan apa yang telah disampaikan padanya. Jadi maknanya Allah telah pun memilih Nabi Muhammad seorang yang betul-betul jujur untuk menyampaikan wahyu yang telah diberikan kepadanya. Okey, seterusnya kita tengok perbualan dalam buku teks kita tu tentang sifat Nabi Muhammad tadi. Okey, kita tengok nombor 1 tu. Okey, nombor 1. Okey, ada 3 beranak, iaitu ibu dan 2 anak dia. Okey, yang pertama kita tengok nombor 1 tu, anak yang kecil. Kakak dia, adik dia cakap, okey. Ibu, ustaz kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang dihormati kerana sering bercakap benar dan berterus terang. Jawab ibu dia, ya, semua perkara yang Nabi sampaikan benar dan pasti berlaku kerana baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah. Okey, abang pun cakap, okey. Betul, sehingga kan ketika bergurau pun baginda tidak pernah berbohong. Ibu, Muaz ada terbaca, musuh Nabi pun mengakui sifat sidik Nabi Muhammad. Okay. Adik, ceritalah abang, nombor 5 tu ya, ceritalah abang. Adibah tak tahu juga hebatnya Nabi kita. Okey, jadi di sini kita tengok
Orang kafir pun mengakui kehebatan sifat sidik Nabi Muhammad. Okey anak-anak, seterusnya kita tengok muka surat 120 iaitu tentang kisah Nabi kita. Kita baca dulu sama-sama. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal. Dia sangat membenci dan sentiasa menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar perbualan dia. Wahai Abul Hakam, adakah Muhammad itu seorang yang benar atau pendusta? Jawab Abah Hakam, sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekali pun. Jadi dalam perbualan tu kita tengok pembesar Quraisy ni telah menahan Abu Jahal, dan Abu Jahal sendiri telah mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu seorang yang bersifat sidik tadi, iaitu bercakap benar. Seterusnya kita tengok perbualan, kita sambung tadi perbualan tadi nombor 6 tu. Adik Bah ni tanya, kita cakap lagi. Apabila kita mengamalkan sifat sidik, kita dipercayai dan disukai kan abang? Jawab abang dia, sebab itulah Allah mewajibkan kita bercakap benar. Kita juga mendapat pahala. Allah mencatatkannya sebagai seorang yang benar dan kita dijauhi daripada neraka. Jawab Adibah, hebat sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibah pun hendak mengamalkan sifat sidik seperti Nabi Muhammad. Bagaimana tu ibu? Jawab ibu, insya-Allah kita boleh. Caranya beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersahabat dengan rakan yang baik, berani untuk bercakap benar. Jadi sini kita boleh tengok Nabi Muhammad ni adalah contoh yang terbaik kepada kita. Jadi Ustazah harap semua anak-anak telah faham apa itu sifat sidik Nabi ni. Sebenarnya sifat sidik Nabi ni adalah kita perlu sentiasa bercakap jujur. Jadi di sini anak-anak murid Ustazah harap anak-anak dapat mencontohi sifat sidik Nabi ni dengan tidak bercakap bohong. Kita tidak boleh bercakap bohong dengan ibu bapa, dengan guru, kawan-kawan dan semua orang-orang yang dekat dengan kita. Kita juga wajib menghindari daripada bercakap bohong kerana cakap bohong ini adalah salah satu yang dilarang dalam Islam. Jadi di sini kita ambil sifat Nabi Muhammad tadi sebagai contoh untuk diri kita semua. Ustazah harap semua faham apa itu sifat sidik Nabi. Jadi untuk pembelajaran bidang sirah kita hari ini setakat ni dahulu, dan nanti kita akan buat latihan dalam buku aktiviti.